Inilah masa untuk bersama-sama menggerakkan aktiviti pelancongan di tempat kita sambil membantu memastikan kelancaran dalam sektor pelancongan domestik. Paling penting, pastikan kita mematuhi SOP COVID-19 dalam setiap aktiviti pelancongan yang kita lakukan agar kita sama-sama dapat menjaga keselamatan dan kesihatan serta ekonomi melalui pelancongan dalam negara. Saya, Nancy Haji Shukri, Menteri Pelancongan Seni dan Budaya, teruskan mendengar Bernama Radio, stesen berita bisnes pilihan anda. Dengarkan Bernama Radio di frekuensi Lembah Kelang, Johor Bahru, Kuching dan Kota Kinabalu. Spectrum Pagi Bernama Radio. Ya, Bernama Radio, stesen berita bisnes pilihan anda. Ikuti podcast Bernama Radio di aplikasi Spotify bersama-sama saya, Ziana Nasir, untuk Jendela Fikir waktu ini. Kita nak bincangkan tentang merancang keperluan dan persediaan dana kecemasan dan memasuki tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP 2.0 ini. Pastinya perancangan keuangan lebih tertumpu kepada keperluan dan bukan lagi kehendak. Begitu juga dengan persediaan dana kecemasan kerana tidak lama lagi genaplah setahun kita berdepan dengan tempoh PKP, ya, PKP bersyarat dan PKP pemulihan di negara kita. Terlalu banyak berita mengenai mereka yang kehilangan pekerjaan, dipotong gaji dan lain-lain lagi cabaran yang timbul. Jadi untuk membincangkan mengenai topik hari ini, kita terus saja bersama-sama pengarah dan pengasas Direct Lending, Encik Hui Yik Siong di talian. Apa khabar? Selamat pagi, Cik. Ya, baik. Apa khabar? Sihat ke? Ya, khabar baik. Okey, baik. Kalau kita nak cerita, nak berbincang tentang merancang keperluan dan persediaan dana kecemasan ini kan, mungkin terlebih awal nak minta untuk kongsikan bersama kami kisah di sebalik penubuhan Direct Lending dan mengapa Encik memilih untuk menceburi bidang konsultasi pinjaman peribadi dalam talian. Ya, boleh. Terima kasih, Ziana. Ya, Direct Lending ditubuhkan pada tahun 2016 untuk membolehkan setiap individu yang bekerja keras untuk mendapatkan pembiayaan kewangan dengan selamat dan berpatutan. Sebab ramai yang tidak berpeluang untuk mempunyai akses pinjaman bank. Menurut satu laporan World Bank, hanya sebenarnya 25% daripada golongan dewasa yang bekerja dan 15% daripada golongan D40 yang sebenarnya mempunyai pinjaman bank termasuk kad kredit. Jadi pilihan pembiayaan untuk mereka yang tiada akses pinjaman bank adalah terhad dan tidak mencukupi. Dan kita sentiasa mendengar berita mengenai penipuan pinjaman, loan shark, loan scam yang mengambil kesempatan atas golongan terkesan ini. Itu sebablah kita menubuhkan Direct Lending untuk membantu mereka mencari pinjaman dengan selamat dan berpatutan. Dan baru-baru ini negara kita dilanda musibah banjir dan Perintah Kawalan Pergerakan PKP juga dilaksanakan semula kan bagi kebanyakan negeri, dan ramai sebenarnya golongan yang terkesan ekoran kehilangan punca pendapatan, kemusnahan rumah dan sebagainya. Pada pendapat Cik Hui Yik Siong sendiri, bagaimana kita dapat memainkan peranan dalam nak bantu golongan ini untuk mereka ni berdiri semula dan membina kehidupan mereka? Saya ingat insentif bantuan daripada pihak kerajaan dengan program CSR daripada pelbagai pihak itu memang membantu. Seperti dengan banjir yang kita tengok ke sini, bantuan fizikal seperti barangan keperluan harian, sokong emosi yang kita diperlukan bagi membantu mangsa mengharui waktu pencabar ini. Dengan pihak Direct Lending juga, kita ada melancarkan satu program rujuk Direct Bantu, kita panggil, untuk menawarkan satu sistem ganjaran sebanyak 200 bagi setiap rujukan yang berjaya kepada referral affiliate itu sebagai satu bantuan untuk mereka dapatkan bencana pendapatan yang tambahan. Dan selain itu, saya ingat institusi dan pakar kewangan profesional juga perlulah bersama-sama untuk mewujudkan satu kesedaran tentang keperluan pengurusan kewangan yang bijak melalui perkongsian maklumat interaktif melalui platform media sosial. Dan kita Direct Lending pun sangat aktif dekat sosial media untuk menyediakan tips-tips kewangan untuk membantu semua orang. Kita biasa dengar tentang perancangan ataupun pengurusan keuangan, tapi kita tak berapa nak ambil tahu sangat tentang dana kecemasan. Jadi boleh tak kalau terangkan dengan lebih lanjut mengenai dana kecemasan ini? Ya, boleh. Kita sentiasa cakap sebab banyak perkara akan berlaku tanpa diduga. Seperti
emergency untuk medical ke ataupun kereta rosak ke rumah ke. So dana kecemasan itu adalah sangat berguna dan memang dalam tempoh PKP ini itu memang jadilah sangat penting sebab seperti yang Jana cakap tadi, banyak orang yang ada gaji impact ke sana. So dana kecemasan sebenarnya adalah satu dana untuk sekurang-kurangnya cukup untuk cover sekurang-kurangnya 3 sampai 6 bulan perbelanjaan bulanan. Sebab ikut satu laporan daripada Bank Negara, terdapati 75% daripada rakyat Malaysia sebenarnya tak mempunyai simpanan 1,000 dan lebih. So itulah satu yang penting untuk semua orang untuk merancang untuk mendapatkan satu ataupun menyimpan dana kecemasan untuk mereka. Okey, cerita tentang dana kecemasan, ada banyak jenis ke dana kecemasan ni yang wujud di negara kita dan yang mana satunya perlu diberikan perhatian oleh masyarakat pada saat ini? Sebenarnya ada beberapa jenis dana kecemasan. So memang tiada satu nama yang spesifik, tapi dekat sini kita suka panggil dia ada satu dana kecemasan yang jangka pendek. Itu biasanya untuk kecemasan-kecemasan seperti kereta rosak ke, biasanya untuk RM100 ataupun RM1,000 untuk address masalah itu. Satu lagi adalah kecemasan untuk jangka yang lebih panjang. Itu biasanya lah untuk, itu yang paling penting saya ingat sebab itu adalah untuk mengadres situasi-situasi sekarang di mana mungkin kehilangan kerja ke ataupun memerlukan satu dana yang lebih banyak mungkin untuk medical ke ataupun untuk hospital. Baiklah, bagi anda yang baru saja bersama-sama kami di Bernama Radio. Sekarang ini kita menerusi program Jendela Fikir. Kita bincangkan topik merancang keperluan dan persediaan dana kecemasan bersama-sama Encik Hui Yik Siong yang merupakan pengasas dan pengarah Direct Lending. Dalam masa yang sama juga, adakah penyediaan dana kecemasan ini mampu dirancang oleh semua pihak? Jika ya, bagaimana ia dapat bantu setiap individu untuk tampil lebih bersedia sewaktu tempoh yang sukar ni? Ya, itu sangat bagus. Memang semua mampu untuk membina dana kecemasan dan dia merupakan satu perkara yang penting ketika kita bincang. Ia juga memerlukan perancangan dan juga disiplin. So, memanglah kalau seorang belum lagi ada dana kecemasan dan kita tadi bincang memerlukan sekurang-kurangnya 3 sehingga 6 bulan dana untuk cover perbelanjaan, itu mungkin awal-awal akan satu perkara yang mungkin susah. Tapi mungkin saya boleh sharekan beberapa tips untuk membantu untuk memulakan menyimpan dana kecemasan. Okay. So tips pertama adalah mula dengan satu baby step. Janganlah mungkin mula dengan satu simpanan yang besar. Kita mungkin boleh budget mula dulu dengan bulan pertama, kedua dengan satu simpanan emas kecil seperti 100 ke ataupun 300. Bergantunglah kepada gaji anda. Dan jadinya ini biasanya tak susah sebab boleh mungkin adjust sedikit dengan perbelanjaan, kurangkan perbelanjaan yang tak perlu. Dan ini akan memberi keyakinan dan motivasi selepas mencapai target bulan pertama. So, dengan itu, naikkanlah target simpanan setiap bulan. Dan ini boleh dicapai dengan mungkin cari pendapatan lain, buat freelance ke ataupun tengok lagi apa lagi perbelanjaan yang kita boleh kurangkan. Dan kedua, cari tempat untuk simpan dana kecemasan ini. Asingkan daripada bank account yang anda biasanya guna. Dan kalau boleh, gunalah bank berlainan. Mengapa ini penting? Jadi ini sebab kalau kita tak tengok dana itu, kita pun tak akan nak cuba usirkan. Jadi itu akan dapat simpankan untuk masa depan. Dan kalau boleh, buatlah automatic transfer daripada akaun gaji ke akaun simpanan. Dan dengan ketiga, apabila dana ini sudah naikkan, kita boleh simpan dengan FD ke ataupun money market fund ke yang berisiko rendah. Sebab dengan faedah yang lebih tinggi ini penting dengan akaun simpanan, ia juga boleh menjana dana kecemasan ini dengan lebih cepat. Okey, itu dia beberapa tip mudah ya untuk mereka yang berminat dan baru saja merancang untuk memulakan dana kecemasan. Sebab kita tahu juga kan, Cik Hui, segelintir pihak ni mungkin beranggapan penyediaan dana kecemasan ni macam satu bebanan yang tak dapat dipenuhi. Berdasarkan pemerhatian, okey, bagaimana melihat dari segi tahap kesedaran masyarakat kita tentang perancangan dan juga persediaan untuk dana kecemasan?
Itu sebenarnya saya ingat masih boleh dinaikkan lagi. Itulah sebab kita dekat Direct Lending sentiasa nak sharekan lebih info tips kewangan untuk orang ramai untuk jadi mereka boleh plankan mereka punya kewangan dengan lebih bijak dan juga lebih optimal. Okey, baik. Sepanjang menjadi pengasas dan pengarah untuk Direct Lending ni, apa antara kekangan, cabaran ataupun luahan masalah yang dihadapi oleh masyarakat kita berkaitan dengan keperluan untuk merancang, mengurus kewangan dan sebagainya? Ya, sentiasa kita ada pernah dengar di mana sebab pendapatan yang tak cukup, mungkin perbelanjaan yang ketat, jadi mereka ada yang bercakap, itulah agak susah untuk membina dana kecemasan sebab perbelanjaan sudah agak tinggi dan ada yang kena impact dengan gaji yang ada. So itulah satu yang sentiasa kita dengar daripada pelanggan-pelanggan kita untuk membuat simpanan dana kecemasan. Satu lagi pun sebab dengan hutang-hutang yang mereka ada, so mereka pun cuba selesaikan hutang dulu sebelum menyimpan dana kecemasan. Okey, dan satu lagi perkara Encik Huyik, beberapa pihak juga mungkin cenderung untuk menyalahgunakan dana kecemasan ni untuk tujuan yang tak sepatutnya. Mungkin di sini boleh kongsikan dari segi kaedah terbaiklah untuk kita kekal konsisten dengan rangka pelan dana kecemasan untuk memastikan wang itu tidak digunakan pada saluran dan waktu yang salah. Ya, so membiayai pelan dengan objektif yang jelas mengenali dana kecemasan adalah penting untuk mengelak daripada salah guna dana kecemasan. Sebab dana kecemasan ini diwujudkan hanya untuk memboleh kegunaan sewaktu kecemasan dengan situasi yang luar jangkaan. Tidak boleh seorang-seorangnya menggunakan simpanan dana kecemasan bagi tujuan yang berkaitan. Jadi apabila perlu guna dana kecemasan, tanyalah adakah kegunaan ini salah satu tujuan untuk menyimpan dana kecemasan ini. Sebagai contoh, jika kita perlu menggunakan dana kecemasan itu untuk membayar bil hospital yang tidak jangka, ia adalah munasabah. Tapi jika seseorang nak guna dana kecemasan itu mungkin untuk beli telefon bimbit yang baru, itulah bukan kecemasan dan itu perlulah dielakkan. Okey, nak menyimpan satu perkara khususnya untuk dana kecemasan, di mana kita boleh simpan tabung kecemasan yang terbaiklah supaya kita tidak terguna duit itu? Tengoklah, sebab memang dana kecemasan ini memang untuk situasi-situasi yang penting. Jadi kita biasanya akan yang paling simple adalah kita simpan dekat akaun simpanan. Tapi masalah dia ialah mungkin faedah ataupun interest dia kurang sikit. Jadi biasanya untuk masih dalam risiko yang rendah, bolehlah simpankan seperti FD ke ataupun money market fund ke. Sebab yang itu bila-bila anda perlukan dana kecemasan itu masih boleh dikeluarkan dengan jangka masa yang pendek. Okey, bila kita cakap tentang dana kecemasan, ianya adalah untuk kecemasan. Tapi setiap orang tu mungkin menganggapkan sesuatu kejadian atau perkara itu kecemasan. Jadi macam mana kita nak bezakan keperluan dan juga itu adalah perkara kecemasan yang memerlukan kita guna dana kecemasan yang kita simpan tu? Itu sebenarnya akan balik kepada tujuan untuk membuat dana kecemasan. So bila mula dengan merancang untuk menyimpan dana kecemasan, kita perlulah fikirkan apakah tujuan untuk dana kecemasan itu. Dan satu lagi adalah tanya sendiri seperti jika perlu gunakan dana kecemasan ini untuk isu-isu yang ada itu, adakah memang kita perlu belanjakan? Seperti yang saya beri sebagai contoh, kalau nak beli handphone yang baru, itu memanglah bukan satu yang kecemasan. Satu lagi situasi yang kita sebenarnya dengar agak banyak ialah patutkah kita guna dana kecemasan untuk menyelesaikan stak? Ataupun sebenarnya selesaikan hutang, adakah satu kecemasan? Itu satu isu-isu yang kita ada sentiasa dengar. Itu sebenarnya satu isu yang subjektif sebab ada pakar yang akan berpendapat kita selesaikan hutang dulu baru buat dana simpanan, ataupun juga ada yang pakar-pakar berpendapat kedua-duanya patutnya berlaku bersama. Maksudnya kita buat simpanan dana kecemasan pada masa kita juga cuba selesaikan hutang. Tapi yang penting adalah berikut. Katakan kalau ada seseorang mempunyai hutang yang sangat mahal,
ataupun hutang dengan faedah yang sangat tinggi. Ia agak munasabah untuk guna dana kecemasan untuk selesaikan hutang tersebut. Jika tidak, dia akan menaikkan lagi komitmen seseorang dan susah lagi untuk membuat simpanan. So selain guna dana kecemasan, katakan ada hutang yang sangat mahal, satu lagi kaedah yang boleh ditimbangkan adalah dengan cari pinjaman dengan faedah yang lebih rendah. So dengan gunakan teknik pengaturan hutang itu di mana kita cari pinjaman yang faedah rendah dan sertakan hutang-hutang yang lebih mahal, dengan itu bolehlah juga dapat jimatkan bayaran bulanan, ataupun kalau kita boleh konsisten bayar dengan amal yang sama, itu akan lebih cepatkan settlekan hutang dengan lebih cepat. Sebab dalam tempoh 1 tahun ini, Bank Negara pun sudah turunkan OPR sebanyak 1.25%. Jadi memang faedah sekarang lebih rendah. So satu lagi teknik yang boleh ditimbangkan untuk kurangkan beban hutang seseorang. Kalau melihat kepada keadaan semasa dengan pandemik COVID-19, PKP dan macam-macam lagi perkara yang berlaku dalam kehidupan kita kan, bagaimana agaknya untuk kita terus kekal menyimpan untuk dana kecemasan, sedangkan sekarang ni ramai juga yang diberhentikan kerja, yang terpaksa gajinya dipotong, tak ada pendapatan, macam mana nak simpan untuk dana kecemasan? Ya, faham. Itu memang sekarang memang satu masa yang sukar, tapi kita mesti stay positif lah. So katakan memang itu mungkin adalah kalau sudah ada satu dana kecemasan apabila memang tak ada kerja ke ataupun gaji dikurangkan, itu adalah satu masa yang sesuai kita boleh gunakan dana itu. Tapi katakanlah kita masih dapat continue, itu adalah satu yang penting. Ada beberapa tips yang kita boleh fikirkan ialah tengok balik, teliti balik perbelanjaan yang kita ada sekarang dan tengok mana yang kita boleh cuba kurangkan, ataupun apa-apa lagi idea kreatif yang kita boleh buat untuk kurangkan perbelanjaan. Mungkin masa ini kita pun perlu holdkan dulu pembelian yang mungkin tak sepenting. Satu lagi yang agak penting ialah sebab dekat sini kita ada dua equation, satu adalah perbelanjaan, satu lagi ialah bagaimana kita pun boleh menjana pendapatan yang berlainan. Dengan sekarang digital world, memang ada banyak yang kita boleh buat juga untuk menjana pendapatan tambahan dengan buat freelancer, dan banyak pun sekarang boleh buat dekat rumah. Seperti kalau seseorang yang suka buat design, dia mungkin boleh jadi satu freelance designer. Kalau orang yang suka tulis, dia mungkin boleh buat artikel untuk syarikat-syarikat lain. Itulah cara-cara yang pun boleh menaikkan balik pendapatan, jadi untuk dapat cover balik perbelanjaan yang ada. Encik Hui, dah berapa belas tahun berada dalam bidang pengurusan kewangan ni? Sudah 20 tahun. 20 tahun, satu tempoh yang cukup lama. Jadi apakah nasihat dan saranan kepada masyarakat yang masih lagi bersikap sambil lewa ataupun tak berminat untuk mempunyai dana kecemasan untuk kegunaan diri dan keluarga? Apa nasihat dan saranan? Ya, ramai pihak yang memang menghadapi isu kesulitan kewangan, dan antara masalah yang teruk adalah berpunca daripada kaedah pengurusan kewangan yang mungkin kurang efisien. Jadi semua pihak yang terkesan pada waktu ini perlulah sentiasa bersikap rasional, positif, dan membuat keputusan yang dapat mengelakkan kesan yang lebih buruk pada masa hadapan. So, saya ingin mengesyorkan untuk mempunyai matlamat dan kaedah pengurusan kewangan yang realistik. Bukan sahaja melalui penyediaan tabung kecemasan yang kita bincang, malahan juga melalui teknik kewangan pengurusan yang lebih bijak. So, saya berharap perkongsian ini boleh dapat membantu orang untuk bertindak dan merancang pelan kerang pengurusan kewangan dengan lebih bijak. Dan jika seseorang siapa yang berminat untuk mengetahui tips kewangan yang banyak, boleh juga lawani web dengan social media dan lain-lain kita. Direct lending, cari saja Google saja, segala-galanya ada di hujung jari kan. Okey, apa pun terima kasih Encik Hui Siong kerana bersama-sama kami di Bernama Radio. Terima kasih. Okey, baik.
Itu dia, kita baru saja bersama-sama pengarah dan pengasas Direct Lending. Kita bincangkan tentang merancang keperluan dan persediaan dana kecemasan, bil hospital sebagai contoh, kereta rosak, pembaikan rumah. Begitu banyak kecemasan yang boleh berlaku di luar jangkaan kita. Bila terjadi situasi macam ni, adakah dana anda mencukupi? Itu satu persoalannya, kerana itulah simpanan tabung kecemasan ini dianggap sebagai simpanan yang sangat penting. Tanpa dana ni, kita mungkin perlu menambah hutang kad kredit, mengambil pembiayaan ataupun mungkin terpaksa menggunakan wang simpanan hari tua semata-mata untuk kita gunakan semasa berlakunya kecemasan. Jadi amat penting untuk kita sediakan dan juga rancang dana kecemasan. Baiklah, sekian dulu untuk Jendela Fikir di Bernama Radio, stesen berita bisnes pilihan anda. Sekiranya anda terlepas program Jendela Fikir itu tadi, anda boleh